Baik Ustaz, satu lagi soalan berkaitan dengan isu keluarga Ustaz. Ustaz, lelaki yang dah beristeri, adakah dia kena utamakan isteri daripada ibunya Ustaz? Dia sebenarnya dalam perkataan ni terlalu umum, kan? Jawapan yang paling ringkas, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Untuk isteri itu ada haknya. Untuk ibu, untuk ayah itu ada haknya. Jadi dalam perkara-perkara yang merupakan hak isteri, kita tunaikan. Yeah. Tak berbangkit, bukan maknanya bila satu orang tu dia utamakan ibu, maknanya dia abaikan semua sekali hak isteri. Tak mungkin. Ataupun dia utamakan isteri, dia abaikan semua hak ibu. Tak. Semasa seseorang itu mempunyai isteri, dia juga ada hak kepada ibu dia yang kena tunaikan. Jadi dia memberi kepada setiap orang itu hak-hak mereka yang dituntut oleh syarak. Kalaulah syarak mengatakan dalam bab ini dia kena mengutamakan hak isteri dia, maka dia utamakan. Sebenarnya yang dia utamakan itu adalah tuntutan syarak. Bukan sesiapa yang dia utamakan, tetapi tuntutan syarak. Contohnya dalam bab nafkah. Siapakah yang dia kena utamakan bagi nafkah wajib? Isteri dia, anak dia. Siapakah yang dia kena utamakan daripada segi ketaatan? Sudah tentulah ibu dia, takkanlah pula isteri dia. Jadi setiap tajuk itu ada keutamaan dia. So kena belajar. Dia tak ada satu tajuk dalam semua keadaan utamakan si fulan, tidak si fulan. Ringkasnya, kata Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW pesan kepada kami apa? An nunzilan nasa manazilahum, untuk meletakkan setiap orang itu pada kedudukan mereka masing-masing. Settle. Letak setiap orang pada kedudukan dia. Maka kita layan semua orang, tetapi mengikut kedudukan dan tahap yang diperintahkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz, kita nak ke Facebook sekali lagi Ustaz. Ada Puan Ruziah bertanya. Ini berkaitan juga dengan harta Ustaz. Okey Ustaz, apa hukumnya tuan pokok mengambil buahnya setelah tanah pusaka dah jadi milik adik-beradik yang lain Ustaz? Bagaimana? Apabila kita tanam pokok di atas tanah orang, okey, jadi zahir daripada soalan ni, makna adalah adik-beradik yang mungkin adik-beradik, mungkin orang luar yang dia tanam pokok atas tanah orang tu bagi. Sebenarnya bila kita tanam pokok atas keizinan seseorang, sebenarnya kita pinjam tanah tu. Macam contoh, kita letak kereta kita parking kat parking orang. Kereta tu tetap kita punya. Maknanya apa? Maknanya orang tu bagi kita pinjam, guna ruang dia. Samalah juga, sebenarnya bila kita tanam pokok atas tanah orang, dia memberi kita pinjam tanah dia supaya diletakkan pokok. Pokok itu tetap kita punya. Walaupun pemilik tanah berubah-ubah, pemilik pokok tak akan berubah, kita punya. So, kita punya. Kemudian, kalau orang itu minta supaya dialihkan pokok itu, di situ isu dia. Dia kata, alihkan pokok ni. Ataupun kalau nak dibiarkan pokok, di sini kena bayar sewa. So, kita kena bayar sewa tersebut. Wallahu a'lam. Itu dia Ustaz, beberapa soalan yang sempat kita jawab Ustaz. Masya-Allah, banyak yang juga hantarkan soalan pertanyaan. Insya-Allah